Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada pagi ini kita akan teruskan pelajaran pendidikan Islam di bawah tajuk Jauhi Syirik. Jauhi Syirik, ya. Jadi sebelum itu, marilah sama-sama kita baca doa sebelum kita mulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk tajuk ini kita akan melihat apakah kandungan yang terdapat di dalam tajuk ini. Jauhi syirik. Jauhi ini maksudnya kita menjauhkan diri daripada perbuatan syirik. Syirik ni di dalam bahasa Arab, ya. Okey, asal daripada perkataan tiga ni syaraka. Syaraka. Kalau dalam bahasa Melayu kita biasa dengar tak? Syarikat. Perkataan syarikat kan. Syarikat perniagaan. Syarikat usaha sama. Syarikat apa lagi? Syarikat koperasi. Syarikat dan sebagainya lah. Syarikat ni bermaksud perkongsian. Perkongsian. Jadi syirik yang dimasukkan di sini adalah kita menafikan Allah itu berkongsi dengan sesuatu. Maksudnya Allah itu tidak berkongsi dengan sesuatu yang lain. Okay, Allah itu hanya satu saja. Cuma manusia saja berkongsi. Kalau kita nak buat apa-apa syarikat, contohlah macam nak buat kedai, kita mesti ada perkongsian. Kita berkongsi dengan rakan perniagaan. Itu punya syarikat. Jadi dalam konteks ini, syirik ini adalah perbuatan yang ditegah oleh Allah Subhanahu Taala. Maksudnya kita menyekutukan Allah itu dengan sesuatu. Saat ini kita akan melihat makna syirik dengan lebih jelas lagi. Sekarang kita lihat perbualan di bawah ini dulu. Baca dan fikirkan. Ustazah, lihat rencana ini. Memakai azimat boleh merosakkan akidah. Boleh Ustazah jelaskan? Benar, Hakim. Azimat atau tangkal hanyalah kertas, kain atau bahan lain yang mempunyai tulisan tertentu. Orang yang memakai azimat percaya bahawa benda ini mempunyai sakti, dapat memberikan manfaat kepada diri sendiri dan memudaratkan orang lain. Jadi orang yang percaya pada azimat ni, dia percaya kata benda tu mempunyai kuasa ataupun ada sakti. Jadi dia menafikan Allah itu berkuasa atas sesuatu. Dia minta pertolongan lain selain daripada Allah. Dia bergantung pada sakti, kepada azimat tadi. Apabila seseorang percaya bahawa azimat dapat menyembuhkan penyakit, menentukan kejayaan dan melindunginya daripada bahaya, itulah yang menyebabkan rosak akidah. Itulah yang menyebabkan rosaknya akidah. Perbuatan ini dinamakan syirik. Jadi kita percaya kepada benda lain, sesuatu yang berkuasa selain daripada Allah. Itulah dinamakan sebagai syirik. Contohnya kita memuja pokok. Kita minta sesuatu, minta kepada pokok, minta kepada tangkal, minta kepada batu, minta kepada patung dan sebagainya. Itulah dinamakan syirik. Sebab apa? Sebab kita tidak meminta pertolongan daripada Allah. Jadi kalau nak minta sesuatu, mintalah perlindungan ataupun mintalah sesuatu daripada Allah. Jangan minta pada benda-benda makhluk yang lain ni. Ataupun pergi pada kubur, pergi kubur, pergi duduk bertapa di atas kubur, minta roh mayat si mati itu menyembuhkan penyakitnya atau sebagainya. Itu adalah perbuatan yang syirik, jelas syirik. Bukankah Allah maha berkuasa menyembuhkan penyakit, penentu kejayaan dan tempat kita memohon perlindungan, Ustazah? Bijak kamu, Hakim. Memang benar kata-kata kamu itu. Okay, jadi kalau kita nak minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Yang lain-lain itu, jika selain daripada Allah itu adalah perbuatan yang syirik. Lepas tu ada juga orang tanya, Ustaz,
Ni betul kan ustaz kata kita kena minta pada Allah kan? Betul. Ni saya demam ni, macam mana saya boleh pergi hospital? Lepas tu saya pergi periksa, doktor bagi ubat, saya makan ubat tu. Ubat tu ada kuasa lah. Bukankah ubat tu berkuasa menyembuhkan penyakit saya? Adakah itu dinamakan syirik? Okey, kalau macam tu, kita namakan sebagai ikhtiar. Ikhtiar untuk menyembuhkan penyakit itu adalah melalui pemeriksaan doktor. Dan doktor memberikan ubat kepada kita untuk kita makan tu. Tapi yang menyembuhkan penyakit itu hanyalah Allah. Jangan kita yakin kepada ubat itu yang menyembuhkan penyakit kita. Cuma ia adalah satu wasilah ataupun jalan saja untuk menyembuhkan penyakit. Dan yang menyembuhkan penyakit itu hanyalah Allah. Jadi contoh yang lain, macam kamu nak pergi ke padang besar, contohnya kamu daripada Kangar, kamu tak pernah pergi padang besar. Jadi selain daripada kita memohon daripada Allah, ada orang dia kata kalau nak pergi padang besar kena mohon pada Allah, nak tahu jalan tak mana kan. Cara dia macam ni. Kalau nak pergi padang besar, kita tengok signboard. Signboard tu lah yang akan menunjukkan jalan. Jalan ke mana kita nak ke padang besar ni. Kita akan melalui jalan Berseri, kita akan melalui jalan Bukit Cabang, dan kita akan melalui jalan Titik Tinggi. Kalau kita tak tanya orang, tak tengok signboard, macam mana kita nak sampai ke padang besar? Jadi kalau macam tu dia tak dikira sebagai syirik. Sekarang kita tengok lagi. Maksud syirik. Syirik ialah perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Syirik boleh berlaku sama ada perkataan, perbuatan dan i'tiqad. Jadi syirik ni adalah perbuatan menyekutukan Allah. Kita dalam hati kita ni, kita rasakan Allah ni berkongsi dengan sesuatu yang lain. Jadi itu adalah perbuatan syirik. Allah ni dia tidak berkongsi dengan sesuatu yang lain. Jadi syirik ni boleh jatuh, boleh berlaku dengan perkataan. Contohnya, aku tidak percaya kepada Allah. Aku percaya kepada tangkal azimat ini yang menyembuhkan aku. Itu contoh guna perkataan. Ni perbuatan. Perbuatan ni dia buat apa? Dia pergi jumpa dengan bomoh contohnya. Bomoh yang bukan menggunakan rawatan Islam. Bomoh yang menggunakan rawatan yang menggunakan jin. Contohnya menggunakan jin, yang menggunakan khadam dan sebagainya. Dan i'tiqad. I'tiqad ni maksudnya dia tidak percaya dalam hati. Hukum mensyirikkan Allah ialah haram. Jadi haram kita mensyirikkan Allah. Perbuatan ini dikategorikan sebagai dosa yang paling besar serta dijanjikan dengan azab yang pedih. Syirik terbahagi kepada dua, syirik jali dan syirik khafi. Jadi perlu dijauhi perbuatan syirik ini kerana ia merupakan satu dosa yang amat besar dan tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita melihat dalil naqli. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون Surah Al-Baqarah. Yang maksudnya, maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu, padahal kamu semua mengetahuinya bahawa Allah ialah Tuhan yang Maha Esa. Jadi Allah ini tidak ada sebarang sekutu, tidak ada perkongsian dengan Allah. Kutlah ada orang beranggap Allah ni dia ada anak, dia ada abah, dia ada mama. Bukan, Allah ni hanya Tuhan yang Esa. Dia tidak berkongsi dengan segala sesuatu.
Dalam ayat Al-Quran lagi, dalam suratul Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Katakanlah ya Muhammad bahawa Allah itu yang Maha Esa. Allah tidak berkongsi dengan sesuatu. Jika kita percaya kepada Allah, kita kena serah kepada Allah. Jangan kita percaya kepada Allah sambil itu kita berjumpa dengan bomoh, dengan dukun, dengan pawang, macam ni. Ni dengan siap perasap limau lagi. Okay, jadi jika kita buat jumpa dengan bomoh itu, dia merupakan satu perbuatan yang ditegah oleh Allah SWT. Minta jauh sangat daripada perbuatan tu. Walaupun habis ikhtiar macam mana pun, last sekali janganlah jumpa bomoh. Bomoh yang tidak menggunakan rawatan Islam ni. Kerana ditakuti kita terlibat dengan perbuatan mensyirikkan Allah. Kita lebih percaya kepada tok bomoh lagi. Tak percaya kepada pertolongan Allah. Baik, kita baca ayat di bawah ini, dialog di bawah ini. Ustazah, syirik ialah perbuatan yang mesti kita hindari. Moga Allah melindungi kita daripada perkara-perkara syirik. Nilainya menjauhi syirik. Sebab apa kena menjauhi syirik? Kerana ia merupakan salah satu daripada dosa besar yang tak diampunkan oleh Allah SWT. Sebab tu kita takut. Okay, sekarang kita tengok lagi syirik jali. Syirik jali ialah mempercayai atau mengaku bahawa adanya Tuhan lain selain Allah atau menyembah selain Allah yang Maha Esa. Syirik jali dikenali juga dengan syirik besar. Syirik jali ni maksudnya syirik besar. Kenapa jadi besar? Sebab poin yang pertama, sebab kita tak percaya kepada Allah, ataupun kita percaya kepada Allah tetapi kita percaya juga ada kuasa lain selain daripada Allah. Ini adalah dosa yang tak diampunkan. Syirik jali ni syirik yang besar. Contoh keadaan yang membawa seseorang kepada syirik jali, contohnya seperti menyembah berhala, menyembah tokong, matahari, sembah matahari, sembah bulan atau lain-lain, meminta doa dan pertolongan selain dari Allah. Ini merupakan contohnya syirik jali. Jadi apakah akibat orang yang mengamalkan syirik jali ini? Orang yang mengamalkan syirik jali ini, yang pertama sekali, merosakkan akidah. Akidah ni maksudnya kepercayaan dalam hati dia telah rosak. Maksudnya dia tidak lagi beriman kepada Allah. Siapa yang melakukan syirik ini, dia tidak percaya pada Allah. Dia tak jadi orang beriman. Hilang pergantungan dengan Allah. Dia tak mengharapkan, dia tak bergantung lagi dengan Allah. Dia kata ada kuasa lain lebih hebat lagi daripada Allah. Na'udzubillah. Berdosa besar dan dimurkai Allah Ta'ala. Berdosa besar, akibat dia berdosa besar. Seterusnya akibat yang keempat, kekal dalam api neraka selama-lamanya. Selama-lamanya sampai bila? Sampai bila-bila. Sampai bila-bila? Sampai bila-bila. Maksudnya lama duduk dalam api neraka dia sampai bila-bila. Dan tidak ada peluang dia untuk masuk ke dalam syurga. Melainkan kalau dia tidak ada syirik, melakukan amalan syirik, dia ada dosa saja, dia akan masuk ke dalam neraka dulu, akan diazab dan dibersihkan segala dosanya. Selepas tu dia ada peluang untuk masuk ke dalam syurga. Syarat dia kena ada iman, dia kena ada percaya kepada Allah. Tu kita kena jaga iman kita betul-betul. Iman itulah yang akan menentukan kita masuk ke dalam syurga. Walaupun orang tu dia banyak dosa sekalipun, selagi dia tak syirik kepada Allah, dia berpeluang untuk masuk ke dalam syurga. Jadi tajuk hari ini memang sangat penting, sangat-sangat penting. Inilah peluang kita nak masuk ke dalam syurga. Jadi siapa yang tak study tajuk ni, dia ingat syirik ni adalah perkara yang main-main, dia boleh terjebak ataupun terjerumus diri dia masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillah, minta Allah jauhkan daripada kita daripada melakukan perkara yang syirik pada Allah. Kita sambung lagi muka surat sebelah.
Okey, ini adalah syirik khafi lah. Yang jali tadi, yang pertama tadi syirik yang besar. Syirik khafi ni yang kedua ni. Dua jenis syirik saja. Yang ni syirik khafi, iaitu syirik khafi ni maksudnya yang tersembunyi, yang sembunyi. Syirik yang kecil, yang tersembunyi. Tetapi dinamakan syirik juga. Macam mana syirik khafi ni? Kita lihat maksudnya. Syirik khafi ialah tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak dalam niat ketika beribadat. Syirik ini dikenali juga dengan syirik kecil. Maksudnya dalam kita semayang tu, kita semayang tapi kita tak ingat kita semayang kepada Allah, kita buat saja. Jadi perbuatan itu merupakan syirik khafi. Contohnya macam ni. Ni dia semayang ni. Contoh macam ni. Mak mesti puji aku depan adik-adik sebab rajin solat. Hihihi. Maksudnya dia berlakon. Dia berlakon menunaikan solat. Dia dalam solat ni patutnya Allah tengok dia. Dia sembahyang betul-betul lah. Tapi ni dia berlakon. Dia berlakon nak bagi orang puji dia. Ni merupakan syirik khafi. Sekarang kita baca lagi. Keadaan yang membawa seseorang kepada syirik khafi. Riya. Inilah punca dia yang jadi syirik khafi ni. Bukan dia tak percaya kepada Allah, tetapi dia ada satu kepercayaan riya. Dalam ibadat, iaitu melakukan sesuatu ibadat bukan kerana Allah semata-mata. Dia nak menunjuk sebenarnya riya ni. Riya ni asal daripada perkataan Arab. Maksud dia nak bagi nampak, nak menunjuk. Riya. Seperti seseorang melakukan ibadat kerana mahu pujian atau tempat dalam masyarakat. Contohnya rajin pergi masjid. Dia rajin pergi masjid. Dalam dia rajin pergi masjid tu ada niat lain juga. Nak bagi orang masyarakat lain nampak elok, nampak dia tu baik, orang baik. Contoh dia macam tu lah. Nak bagi nampak baik, lepas tu orang lantik lah dia jadi apa-apa. Okay, macam tu lah contoh dia. Kita harapkan kita terjauh daripada sifat-sifat riak ataupun sifat-sifat orang munafik ni. Seterusnya, akibat orang yang mengamalkan syirik khafi ni, menghapuskan pahala amalan. Kedua, sukar menerima pandangan orang ramai. Jadi dia rasa dia seorang yang betul dan dia susah untuk menerima pandangan orang ramai. Dia kira nak guna pandangan dia saja. Seterusnya, menimbulkan permusuhan. Bila dah jadi keadaan itu, maka timbullah permusuhan, dibenci masyarakat dan mudah berputus asa. Jadi syirik khafi inilah juga yang kita takut. Bukannya kita nak tunggu kita jumpa dengan bomoh dikatakan syirik. Kita tak jumpa dengan bomoh pun kita boleh jatuh syirik. Cara dia macam mana? Cara dia macam kita nak menunjuk. Contoh kita nak sembahyang ataupun buat baik, nak tunjuk ke orang, itu merupakan syirik. Sebab apa? Sebab kita buat itu bukan kerana Allah. Sebab kita buat itu kerana manusia, nak dapatkan pujian. Macam tu contoh dia. Jadi berhati-hatilah dengan syirik khafi ni, kerana dia juga merupakan satu dosa. Satu dosa juga. Cara untuk menjauhkan syirik khafi ni, banyaklah kita beristighfar kepada Allah SWT. Gaya-gaya macam kita rasa macam nak riak tu, nak menunjuk ke orang tu, kita kena kata astaghfirullahalazim. Kena istighfar, kata astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Apa maksud astaghfirullahalazim? Maksudnya aku memohon keampunan daripada Allah. Astagfirullahalazim, aku memohon keampunan daripada Allah. Seterusnya kita lihat lagi surat 105. Kita baca sedikit kisah di zaman Rasulullah SAW, sedikit sirah yang berkaitan dengan tajuk syirik ni. Sekarang kita baca. Tawaran kaum teliti dan hayati. Tawaran kaum musyrikin Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tawaran rupanya daripada kaum musyrikin Quraisy ni. Apa yang ditawarkan oleh mereka kepada Nabi?
Baik, kita baca. Pada suatu hari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi sekumpulan masyarakat musyrikin Quraisy, orang kafir Quraisy lah ni, yang meminta Nabi mensyirikkan Allah. Dia meminta Nabi ini syirikkan Allah. Wahai Rasulullah, aku tahu kepercayaan kamu ini adalah kepada Allah SWT. Maukah kamu, tengok dia kata apa? Mereka meminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar memeluk agama mereka. Dia kata, kira macam ni, boleh tak kamu memeluk agama kami? Itu menyembah berhala dan menyembah berhala selama setahun, kemudian kembali memeluk agama Islam semula. Okey, baiklah Muhammad, tak apa, kamu nak agama Islam tak apa, tapi kami nak minta kamu ni sembah berhala kami ni selama setahun saja. Lepas tu dah cukup setahun, kamu baliklah kepada agama Islam. Macam tu. Mereka juga berjanji akan memeluk agama Islam dan menyembah Allah selama setahun. Dia nak tukar macam tu. Kamu masuk agama kami, kami ni nak masuk pula agama Islam selama setahun. Dah cukup setahun, kami nak balik kepada agama kami pula. Kemudian mereka akan kembali semula kepada agama nenek moyang mereka. Itu menyembah berhala lah. Lepas tu apa terjadi lagi? Kaum musyrikin Quraisy ini juga berjanji akan menghadiahkan, nak bagi hadiah pula, harta yang sangat banyak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan baginda orang yang paling kaya di Mekah jika bersetuju dengan permintaan mereka. Dia berkata, wahai Rasulullah, tak apa, bila dah kamu ikut tawaran macam kami buat ni, kami akan bagi hadiah pada kamu, dan kami akan jadikan kamu ni orang yang paling kaya di kota Mekah ni. Mereka berkata kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita baca lagi bawah ni. Perbuatan kaum musyrikin Quraisy ini menyebabkan baginda menjawab dengan tegas, aku memohon perlindungan Allah daripada mensyirikkan Allah dengan yang lain. Ini ketegasan Nabi Muhammad SAW. Mainlah tawaran macam mana pun digantikan dengan sebukit emas pun, Nabi bertegas, aku tidak percaya kepada sesuatu yang lain, melainkan aku percaya dan aku memohon perlindungan daripada Allah sahaja. Kemudian Allah menurunkan surah Al-Kafirun sebagai menjawab permintaan kaum musyrikin Quraisy yang melampau. Jadi Allah SWT menurunkan surah Al-Kafirun ni untuk Rasulullah SAW bacakan kepada kaum-kaum musyrikin Makkah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak mahu menyembah Allah yang aku sembah, dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat, dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat. Bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku. Ini adalah ayat yang Rasulullah SAW bacakan kepada mereka. Maksudnya, bagi kamu agama kamu, bagiku adalah agamaku. Walaupun mereka nak masuk Islam pun, mereka masuk Islam secara olok-olok, bukan masuk Islam secara ikhlas dalam hati mereka. Jadi permintaan kaum musyrikin ini ditolak oleh Rasulullah SAW. Jadi saja kaum musyrikin ni dia duk cari helah, duk cari jalan nak test Nabi Muhammad SAW ni, nak memesongkan akidah Nabi Muhammad SAW ni. Jadi kita lihat sedikit rumusan daripada tajuk ini. Syirik ialah menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Oleh itu, kita wajib menjauhi perbuatan syirik yang boleh menyebabkan rosaknya akidah. Jadi saya harapkan apa yang telah kamu pelajari hari ini kamu dapat faham dengan betul-betul. Okey, sedikit lagi kita lihat bawah ni ada sedikit latihan.
Okey, nombor 2, berpandukan situasi di bawah, nyatakan jenis syirik dan akibat daripada perbuatan syirik tersebut. Nombor 1, puja roh, mohon perlindungan perbuatan syirik. Ni syirik apa ni? Syirik jali ke syirik khafi? Puja roh ataupun puja kubur. Ya, dia termasuk dalam syirik jali, syirik yang besar. Okey, yang ni pula gambar apa ni? Gambar menolong orang buta yang tak nampak di tengah jalan. Dalam hati dia kata nanti orang tengok dia kata nanti orang tengok betapa baiknya aku. Astagfirullah. Ni syirik apa? Jatuh syirik apa ni? Syirik khafi. Syirik khafi yang tersembunyi, yang kita tak nampak. Tapi syirik tu dia main juga dalam siapa-siapa pun, walaupun dia orang yang beriman. Tapi macam mana kita nak jauhkan daripada syirik ini? Kalau kita rasa macam tu, kita kena kata macam ni lah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita kena banyakkan istighfar. Seterusnya yang bawah ni, apakah nasihat kamu kepada mereka yang terlibat dalam situasi di atas? Okey. Apakah nasihat kita? Kita kena katalah kepada mereka ni, kita kena jauhkan daripada perbuatan syirik, kerana syirik ini merupakan dosa yang paling besar dan tak diampunkan oleh Allah Subhanahu Taala. Sia-sia saja kita buat amal ibadat. Yang lain kiranya ada dalam amalan kita itu, kita ada besar sekali kita terjebak dalam melakukan aktiviti syirik ini. Jadi rugilah amalan-amalan yang lain. Buat penat saja kita buat amalan baik yang lain. Kerana dengan melakukan satu syirik itu, kita telah berdosa besar kepada Allah SWT dan ditempatkan ke dalam api neraka selama-lamanya. Okey, kawan-kawan, jauhilah perbuatan syirik, kerana perbuatan ini dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mereka akan menerima azab yang pedih, dosanya tidak diampunkan oleh Allah, dan mereka akan diletakkan di dalam neraka, diazab dalam api neraka selama-lamanya. Sekarang kita tengok buku latihan di muka surat 44. Muka surat 44 muka surat 44. Lengkapkan peta pokok di bawah. Syirik, pengertian ni apa? Perbuatan. Syirik ialah perbuatan menyekutukan Allah, menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu yang lain. Hukum syirik ialah haram. Hukumnya adalah haram. Syirik boleh berlaku melalui apa? Perkataan, perbuatan dan hati. Okey, nombor 1. Okey, ni dalil, ni ayat dia. Yang ni dalil apa? Dalil naqli. Dalil naqli. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Yang bermaksud, maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah SWT sebarang sekutu. Barang share lah. Sekutu ni maksudnya share lah, ataupun barang perkongsian. Padahal kamu semua mengetahui bahawa Allah SWT ialah Tuhan yang Maha Esa. Bukan Isa. Yang Maha Esa. Isa tu Nabi. Jangan kata Isa. Isa tu adalah Nabi. Di Esa. Okey, baik. Nombor 2. Syirik jali, mempercayai atau mengakui bahawa adanya Tuhan lain selain Allah. Senaraikan akibat bagi orang yang mengamalkan syirik mengikut kategori di bawah. Okey, tengok dalam buku balik. Tengok dalam buku apakah akibatnya. Syirik jali yang pertama, merosakkan akidah. Merosakkan akidah. Pertama, merosakkan akidah. Yang kedua, hilang pergantungan dengan Allah. Hilang pergantungan dengan Allah. Ni
hilang pergantungan dengan Allah, berdosa besar, kekal dalam api neraka. Okey, sekarang kita tengok apakah akibat syirik khafi pula, tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak dalam niat ketika beribadat. Okey, apakah akibat dia? Menghapuskan pahala, sukar menerima pandangan orang lain, menimbulkan permusuhan, menimbulkan permusuhan, seterusnya mudah berputus asa. Sebab apa dia mudah putus asa? Sebab dia tak minta pada Allah. Dia mudah-mudah dia pergi jumpa Tok Bomo ke, dia jumpa itulah. Seterusnya, padahal perkara berikut mengikut jenis syirik, menghina Al-Quran. Apakah menghina Al-Quran itu termasuk dalam apa? Menghina Al-Quran termasuk dalam perkataan yang menghina Al-Quran. Dia kata Al-Quran tu dia tak apa, dia bukan ayat-ayat Allah kata. Contoh tu dia hanya ayat rekaan Nabi. Tu contoh. Dia menghina Al-Quran tu adalah salah satu perbuatan syirik. Seterusnya memakai tangkal azimat. Ni perbuatan. Perbuatan dia pakai. Mempercayai kuasa selain daripada Allah. Ni percayaan adalah hati. Dia percaya selain daripada Allah. Mengatakan Allah berbilang-bilang. Dia kata Allah tu ada banyak. Ni perkataan. Sebab dia kata, sebenarnya semua lahir daripada hati. Semua lahir daripada hati, nak kira tu. Berjumpa bomoh untuk sembuh penyakit, perbuatan. Nak jumpa bomoh asalnya daripada hati lah. Kalau hati tak kata, macam mana dia nak boleh berjumpa kan? Dengan perbuatan. Apa pun dia mula dengan hati. Lepas tu barulah dia pergi ke perkataan. Lepas tu dia baru pergi pada dengan perbuatan. Seterusnya, percaya tidak ada konsep dosa dan pahala. Ni hati ya. Dia ingat kalau aku buat baik ke, buat jahat ke, mana ada dosa pahala pun. Itu contoh dia. Memuja jin dan syaitan. Ni perbuatan. Seterusnya, melakukan ibadat di kuil atau dan tokong. Okey, melakukan ibadat ni dengan perbuatan. Dia pergi sembah, dia pergi tunduk, dia pergi hormat, dia pergi sujud di kuil, di tokong. Seterusnya, mencerca agama Islam. Okey, ni perkataan. Mencerca dengan mulut. Seterusnya, menyembah matahari. Ini adalah perbuatan. Okey. Sebenarnya apa-apa pun dia semua bermula dengan hati ya. Barulah dia pergi ke perbuatan dan perkataan. Okey, sekian dulu kelas untuk hari ini. Kita harapkan apa yang telah dipelajari kamu pada hari ini, kamu semua dapat faham dengan elok dan dijauhkan daripada melakukan perkara-perkara syirik jali dan juga syirik khafi. Sekian dahulu daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.